Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Ashaluddin. Saya dari wartawan TV CCT. Hari ini saya berada di Bacang, Melaka dan saya ingin membuat satu dokumentari tentang kelangsungan hidup seorang ibu tunggal, di mana saya memilih Puan Sulastri sebagai ibu tunggal tersebut. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Jom. Bersama saya sekarang Puan Sulastri. Jadi Puan boleh kenalkan diri Puan? Assalamualaikum. Nama saya Nur Sulastri Suratmi binti Bahrom. Saya berumur 35 tahun. Saya merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan yang beranggaran umur daripada 10 tahun hingga ke 2 tahun setengah. Saya ni telah menjadi ibu tunggal lebih kurang dalam setahun setelah kematian suami akibat kemalangan. Boleh Puan ceritakan sedikit kelangsungan hidup sepanjang wabak COVID-19 melanda? Sebelum 18 Mac yang diisytiharkan PKP disebabkan COVID tu, saya adalah kerja gelap. Tapi lepas tu kan diarahkan tutup, so beberapa peluang kerja kena diberhentikan lah, termasuk saya. Jadi selepas daripada tu saya tak tahu nak buat kerja apa, memandangkan saya pada tanggungan yang ramai, dan kebetulan masa tu ada satu bidang stereo dekat kawasan Lumbungan tu memerlukan seorang pekerja perempuan. Jadi saya pun bekerjalah di situ, dan kebetulan owner kedai tu juga dia mengizinkan saya untuk mencari pendapatan lain, kerana saya ni sedikit tahulah buat kuih. Jadi saya buat dalam satu hari tu 10 kari pub yang berlainan inti lah untuk saya letak kat kedai tu, dan daripada hasil jualan tu dapatlah menampung kehidupan seharian saya bersama keluarga. Memandangkan saya kerja kat situ, gaji pun gaji harian kan, satu hari dia bagi saya RM35. Jadi dengan mencari side income tu, saya guna dengan cara tu lah yang diizinkan oleh owner kedai tu untuk saya buat pendapatan lain. Semasa COVID-19 melanda kan, ada Puan dapat bantuan apa-apa dari badan kebajikan? Alhamdulillah memang ada, sebab sejurus selepas saya kematian suami sahaja, saya ada mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan untuk tanggungan sekolah anak-anak. Jadi untuk KP ni adalah yang datang bagi sumbangan dari segi makanan, wang ringgit, juga barang bantuan persekolahan anak-anak. Samping tu juga sehingga hari ini macam anak-anak tu kan kelas dah melalui atas talian kan. Jadi masa tu saya memang tak ada kemudahan daripada segi telefon bimbit, internet semua tu. Jadi pihak Jabatan Kebajikan ni dia ada sediakan satu insentif untuk saya dan anak-anak lah. Dia berikan saya satu broadband, wifi kat rumah, dan satu smartphone untuk saya masuk ke kelas online bersama dengan anak-anak. Selain daripada buat duit, apa lagi usaha Puan untuk teruskan hidup semasa COVID-19? Selain daripada saya kerja dekat kedai makan ni waktu pagi daripada pukul 6.30 sampai pukul 1 tengah hari. Jadi bila saya balik rumah tu, saya lihat dalam sekejap, so petang sikit dalam pukul 5.30 atau pukul 6 macam tu, saya ada juga cari pekerjaan tapi di kedai makan juga di kawasan Kelebang. Jadi daripada pukul 6.30 sampai pukul 12 malam. Itu pun selepas PKP lah, tapi taklah bermulanya PKP tu, maksudnya dah dalam bulan 5, bulan 6 macam tu, baru saya pergi untuk kerja malam. Ada apa-apa program yang Puan pernah join atau? Masa tu saya ada jumpa satu program inovasi yang dia memang fokuskan kepada golongan ibu tunggal. Jadi saya join program tu yang telah dianjurkan oleh Saudara Firdaus Hazim. Sepanjang Puan menceburi program tersebut, apa input yang Puan dapat?
melalui program tu saya dapat belajar sikit lah yang situasi sekarang ni tak memerlukan kita ni berjumpa dengan orang untuk membuat jualan bersemuka, sebab itu boleh menyebabkan kontak rapat. Kontak tu memang kalau boleh kita nak elakkan lah. Jadi dalam program tu mereka dah ajar cara guna media sosial untuk promote kita punya barang, promote kita punya barangan jualan lah. Jadi diorang ada ajar lah cara nak gunakan Facebook macam mana, Instagram macam mana, marketplace macam mana. Contohnya macam dekat Facebook tu kita nak design kita punya advertisement tu macam mana, poster kita tu macam mana supaya orang tertarik nak tengok kita punya produk tu sendiri. Diorang juga ada ajar cara design yang boleh attract orang lah. Contohnya macam saya ni buat jual kadipakan, saya buat creamway, dan diorang ni ada ajar cara yang lain adalah saya buat frozen. Saya bekukan, so saya boleh post melalui kaedah post. Jadi benda tu boleh tahan lama lah. Selain tu juga diorang ni ajar saya macam nak wujudkan akaun-akaun media sosial ni. Kita ikut perkembangan semasa lah. Contohnya sekarang diorang ni ada je akaun TikTok semua benda tu kan. So kita guna kaedah-kaedah tu untuk tarik minat orang terhadap produk kita. Mula-mula tu memanglah susah sebab tak ada pengalaman. Kita punya orang kata pengikut pun dekat akaun tu macam tak ada. Jadi diorang ni ada ajar macam mana kita nak cari kita punya pengikut dekat media sosial untuk kita promotekan kita punya produk tu. Selain tu juga dekat melalui program tu diorang ada ajar kita lah teknik-teknik marketing yang sebetulnya. Contohnya perkataan yang digunakan, cara kita tulis, cara kita describe benda tu. Jangan sesekali macam mengundang apa-apa yang tak diingini lah daripada pihak luar. Contohnya macam saya, of course kita ni ada pesaing. Itu memang sudah tentu ada, sebab anak saya pula orang yang baru nak belajar ceburi bidang perniagaan di atas talian ni. Jadi tak naklah kita sambil kita mempromosikan produk kita tu, kita menyakitkan hati pesaing kita yang lain, mungkin daripada segi percakapan ke, daripada segi tulisan kita ke. Melalui program tu lah diorang ada ajar. Selain tu juga diorang ni ada ajar juga cara kita nak handle kita punya akaun ni. Maksudnya jangan nak campurkan akaun bisnes kita dengan akaun personal kita. Contohnya diorang ada nasihatkan saya juga untuk buka satu akaun lain untuk jualan produk-produk saya tu lah, supaya saya tahu berapa profit yang saya dapat, keuntungan yang saya dapat daripada jualan creamer saya tu, dan saya nak roll balik daripada segi modal lah. Yang last sekali yang saya dapat belajar daripada program tu adalah erti kesabaran sebenar. Maksudnya kita tak boleh kalau kita nak post je, kita nak anggap semua orang suka produk kita. Kita tak boleh nak cepat-cepat minta orang beli barang kita, tak. Kita kena layan diorang. Maksudnya apa yang diorang tanya tu kita kena jawab dengan sabar lah. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menceritakan sedikit tentang kehidupan Puan semasa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Nik Muhammad Hashaluddin dari wartawan dari TV CCT. Okey, hari ini saya ingin menemui seorang penganjur program inovasi Ibu Tunggal, Encik Muhammad Fidoh Hazim. Okey, jom. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum. Boleh Encik kenalkan diri sedikit latar belakang Encik? Okey, nama saya Nur Fidoh Hazim Muhammad Helmi. Saya berumur 37 tahun dan saya adalah seorang ahli perniagaan dan saya telah berkahwin. Okey. Okey. Saya ada beberapa soalan yang untuk diajukan kepada Encik. Okey. Apa yang terdetik dekat hati Encik
untuk membuat program inovasi terhadap ibu tunggal tersebut? Okey, apa yang terdetik dekat hati saya, program ini saya buat untuk golongan ibu tunggal kerana saya terdetik sebab ada satu situasi semasa saya hendak ke Pulau Pinang. Saya ternampak ibu tunggal ini berniaga tetapi tiada mendapat sambutan. Daripada situ saya terdetik untuk saya buat satu program inovasi untuk ibu tunggal. Saya kumpulkan di mana program tu saya kumpulkan semua ibu tunggal, saya jalankan program tu untuk memberikan sedikit ilmu daripada segi marketing, penggunaan sosial media, macam mana kita nak pasarkan produk mereka, dan untuk kita dapatkan rangkaian pelanggan. Okey, apakah harapan Encik terhadap program tersebut? Okey, harapan saya terhadap program inovasi ibu tunggal ni, saya harap supaya golongan-golongan ibu tunggal di luar sana dapat survive hidup dia, dapat jalani kehidupan dia, dapat beri anak-anak mereka makan. Macam yang kita tahu sekarang, pandemik COVID-19 ni, semua orang yang berpendapatan akan terganggu, termasuk juga ibu tunggal. Sebab tu saya harap program ni akan dapat bantu serba sedikit terhadap golongan ibu tunggal. Sekian, itu sahaja soalan daripada saya. Ya. Sekian, terima kasih. Sama. Okey. Sampai di sini saja temu bual saya bersama Encik Muhammad Firdaus Hazim. Sekian, terima kasih.